Selamat malam, salam sejahtera. Ini satu pendedahan paling mengejutkan Anda semua. Apabila seorang tycoon kelapa sawit dihukum penjara 15 tahun dan denda RM10,5 bilion. Ini padan mukalah. Kenapa? Sebab rasuah. Paling kita suka apabila orang-orang besar, orang-orang jeru macam ini cepat-cepatlah ditangkap. Tidak cukup dengan penjara 15 tahun, denda pula dengan 10 bilion. Kalau ini berlaku terus-menerus, saya percaya tycoon-tycoon, tycoon-dung, apalagi ya, tycoon-tycoon kah, jerung-jerung kah, ikan bilis kah, ikan paus kah, siapapun mereka, kaki sakau kah, kaki rasuah kah, kalau ini berterusan, ini pasti akan mematikan langkah mereka. Ini pasti akan dapat menghentikan terus rasuah di mana-mana. Karena dengan ini ia akan menjadi satu hukuman yang paling menakutkan. Dan yang paling kita suka, tycoon-tycoon inilah yang patut dihentikan daripada terus berkaitan dengan rasuah. Saudara, bukan satu perkara yang mudah untuk menjatuhkan penjara 15 tahun dan denda RM10 bilion ini. Tapi bagus sangat supaya mengajar semua orang untuk lebih berhati-hati, jangan main-main dengan rasuah, elakkan diri daripada rasuah. Ini tidak. Rasuah masih berleluasa, dan syukurlah di negara kita, Malaysia, ada seorang Perdana Menteri yang benar-benar anti rasuah, benci kepada rasuah. Hari ini diberitakan dalam utusan Malaysia, tycoon kelapa sawit dihukum penjara 15 tahun dan denda RM10,5 bilion. Banyak kan? Kau bayangkanlah. Kalau 10 bilion itu dapat dibuat apa kalau dihantar ke sebuah negeri. Di Sabah, budget yang kita terima daripada Kerajaan Persekutuan untuk tahun 2023 tidak sampai pun 10 bilion. Yang ini dendanya 10 bilion. Bayangkan, kaya kan orang ni, dapat bayar kah? Saya rasa tak boleh bayar kot. Sebab bayangkanlah 10 bilion. Tapi kalau dia tak dapat bayar 10 bilion ini, dia akan terpaksa meringkuk tambahan di penjara. Berapa tahun? Mungkin, tak pastilah, mungkin dalam 30, 40, 50 tahun kot. Saudara-saudara, apa yang berlaku hari ini, Mahkamah Indonesia menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun dan denda tertinggi berjumlah RM12,2 bilion ke atas tycoon kelapa sawit Surya Darmadi. Lapor Kompas.com, pemilik syarikat Duta Palma itu menjadi individu pertama berdepan denda bagi rasuah yang ditentukan berdasarkan kerugian ekonomi dan negara selepas disabitkan dengan kesalahan rasuah, pengubahan wang haram serta pengelakan cukai. Wah, semua dia buat. Ini betul-betul 3 dalam 1, 3 serangkai yang memang durjana. Pertama, kerana rasuah. Kedua, kerana pengubahan wang haram. Dan yang paling teruk ialah pengelakan cukai. Saya hairan jugalah kan. Orang kaya macam ni, dah tycoon dah. Tapi masih lagi cuba untuk mengelakkan cukai. Orang-orang yang kerdil-kerdil, yang gaji 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Terpaksa pula bayar cukai. Tak boleh pula lari bayar cukai. Tak boleh pula elak cukai. Tapi orang-orang kaya yang sudah tycoon, kaya entah macam mana kekayaannya ini, pula cuba mengelak cukai. Betapa tamaknya. Sudah kaya, elak cukai lagi. Jadi, apa yang sebenarnya dia mahu? Jadi padan mukalah kan. Kena denda RM12,2 bilion itu dan dipenjara 15 tahun. 15 tahun dan denda 12,2 bilion. Wah, bayangkan, punya banyak kan. Surya didapati menyogok pegawai di Sumatera agar membenarkan syarikatnya menanam pokok kelapa sawit tanpa permit sah di tanah seluas
36.000 hektar yang asalnya diistihar sebagai hutan semula jadi. Oh, rupa-rupanya begitu. Aha, bayangkan karena ketamakan Taikun ini mau menanam kelapa sawit tanpa permit sah di hutan dengan keluasan 36.000 hektar yang telah pun diistiharkan sebagai hutan semula jadi. Inilah kerosakan paling besar untuk negara, kehilangan habitat, kehilangan fauna dan flora dan fauna, dan akan menghilangkan pelbagai perkara lagi dalam negara. Suria 71 tahun diarah membayar 2,2 triliun rupiah atau bersamaan Rm645 juta kerana menyebabkan kerugian daripada potensi cukai dan pendapatan lain yang boleh diterima pemerintah daripada syarikat peladangan dengan permit sesuai. Ahli perniagaan itu juga diarah membayar Rm11 bilion. Ini punya banyak. Rm11 bilion rupiah, Rm11 bilion bagi kerugian ekonomi akibat tindakannya. Kes Suria bermula pada tahun 2014 apabila pihak berkuasa menemui jejak wang daripadanya kepada defendant yang menerima rasuah, iaitu bekas Gubernur Riau Anas Mamun. Menurut pihak berkuasa, sepanjang menjadi Gubernur wilayah Riau, Anas menerima rasuah 3 bilion atau bersamaan Rm880.2 juta. Waduh, punya banyak rasuah diterima 800 juta. Gila, punya banyak rasuah nih. Sebagai bayaran awal. Rasuah 880 juta itu sebagai bayaran awal bagi sokongannya menukar status hutan semula jadi seluas 18.000 hektar di Riau kepada status tanah ladang, sekaligus membenarkan syarikat Suria menanam pokok kelapa sawit. Mahkamah juga mendapati Suria bersalah kerana meminta 4 syarikatnya beroperasi di tanah ladang di Indragiri Hulu di wilayah Riau tanpa permit penuh. Suria dilaporkan pernah berada dalam senarai Forbes 2018 sebagai orang terkaya ke-28 di Indonesia dengan nilai kekayaan bersih 20,7 triliun rupiah bersamaan dengan Rm6,2 bilion. Kekayaannya 6,2 bilion tapi didenda 10 bilion. Didenda 10 bilion ringgit. Jadi pastilah dia sedang muflislan ni kan. Itulah ketamakan membuatkan kerugian. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.